TV KPM. Didik TV KPM. Makeup dah pakai, sibang dah pakai. Rambut pun cantik sangat hari ni. Dah lengkap dah ni. Tapi sebenarnya kenapa kalau kita lihat cermin ni, kita boleh nampak imej kita pantul kembali? Adakah ini magic? Tapi sebenarnya magic ataupun sains? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Apa khabar semua? Mara doakan agar semua berada dalam keadaan yang sihat, yang ceria dan masih lagi sangat bersemangat nak belajar. Hari ini anda bertemankan saya, Mara Natasha, selaku hos anda selama 1 jam. Kita akan sama-sama belajar dalam mata pelajaran matematik. Dan tadi kita dah tengok profil guru kan? Jadi hari ini Mara sangat berbesar hati nak memperkenalkan guru penyampai kita, iaitu Cikgu Chiang Kok Wei daripada bahagian pembangunan kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Hai Cikgu. Hai Mara. Salam sejahtera semua murid-murid di rumah dan juga di talian secara dalam talian. Apa khabar anda semua? Khabar baik Cikgu, saya pasti semua berada dalam keadaan yang baik juga. Dan Cikgu, saya difahamkan Cikgu mempunyai pengalaman mengajar selama 17 tahun. Mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit? Ya, sebenarnya memang betul lah 17 tahun. Memang sangat perjalanan yang sangat panjang ni. Walau bagaimanapun saya telah pernah menjadi jurulatih matematik tambahan dan matematik di sekolah. Dan saya juga pernah memberikan bingkil kepada murid-murid tingkatan 3 dan juga tingkatan 5. Wah, hebat sangat Cikgu. Memang betul lah kita dapat belajar dengan Cikgu Chiang hari ini. Dan Cikgu, tadi kan masa Mara nak siap, Mara dapat tengok imej Mara daripada cermin ni. Jadi macam mana sebenarnya kita boleh tengok imej kita Cikgu? Kalau nak tahu, apa kata kita nanti belajar tentang bab 11, iaitu transformasi isometri untuk bab pantulan. Cikgu, tapi sebelum kita belajar hari ini, kita nak jemput Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, boleh. Okay, Cikgu, saya pun akan sanitasi tangan. Kita pun akan pakai mask sepanjang persiaran. Lepas tu, kita juga akan mengamalkan penjarakan fizikal ni lebih pada 1 meter ni kan Cikgu. Dan seperti biasa, kita bukan ada guru penyampai dan juga Mara, tapi kita ada 6 murid-murid akan teman kita untuk belajar matematik hari ini. Dari SMK Permas Jaya 2 Masai Johor. Hai semua, mana murid-murid kita? Hai. Hai murid-murid. Ayo kita berkenalan dengan murid-murid kita. Yang pertama, kita ada Kan Mani. Hai. Hai Kan Mani. Sila perkenalkan diri. Selamat sejahtera semua. Nama saya Kan Mani, anak perempuan Sasi Kumar. Boleh panggil saya Kan Mani. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor haiwan. Selamat berkenalan semua. Wah, Cikgu doktor haiwan ni. Betul. Okey, Mara doakan agar cita-cita anda tercapai lah satu hari nanti. Yang kedua, kita ada Rain. Wah, nama dia sedap Cikgu. Memang Rain. betul, ya. Hai Rain. Hai semua. Nama saya Rain Kor Zauhao. Boleh panggil saya Rain. Cita-cita saya ialah menjadi seorang chef. Selamat berkenalan semua. Seorang chef Tukang masak tu. Tukang masak apa ni Rain? Ya, tukang masak. Okey, tukang masak. Yang ketiga, kita ada Linisha. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Linisha, anak perempuan Ravindran. Boleh panggil saya Syasha. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor haiwan. Selamat berkenalan. Hai, selamat berkenalan doktor haiwan. Kita ada 2 doktor haiwan di sini hari ini. Betul. Dan seterusnya kita ada Afrina. Okey, Afrina dia line dia tak betul sikit. Tak apa, nanti kita berkenalan kembali dengan dia. Kita teruskan kepada Lee Sing Yin dulu. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Lee Sing Yun. Boleh panggil saya Sing Yun. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan. Dia pun ada doktor ya Cikgu? Ya, semua ni gemar. Betul, ni bakal-bakal doktor hari ni. Betul, mereka minat aliran sains ni. Okey. Baiklah, yang terakhir kita ada Vanishri. Hai.
Hai, selamat sejahtera. Nama saya ialah Vanisri Siva. Boleh panggil saya Vanisri. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan. Dan tadi tertinggal seorang Ya, ni, Cikgu betul. Afrina. Hai Afrina. Mungkin Silakan tak, ya. Afrina. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Nurul Afrina Muti Satu. Boleh panggil saya Nak. Cita-cita saya ialah menjadi ahli psikiatri. Selamat berkenalan semua. Okey, terima kasih Afrina. Terima kasih ke-6 murid kita yang akan menemani kita selama 1 jam ini. Jadi cikgu, hari ini topik kita ialah pantulan kan? Boleh tak cikgu kongsikan sedikit objektif pembelajaran kita? Boleh, Silakan, Maira. cikgu. Okey, pada hari ini kita akan belajar ya tentang bab yang ke-11 yakni transformasi isometri iaitu di bawah subtajuk pantulan iaitu matematik tingkatan 2. Okey. Jadi pada hari ini kita nak mencapai ada 3 standard pembelajaran yang perlu dipelajari pada hari ini. Yang pertama ialah mengenal pantulan, yang kedua memerihal pantulan dan yang ketiga iaitu menentukan objek dan imej bagi suatu pantulan. Okey, mari murid-murid yang berada di dalam talian ataupun di rumah bersama-sama untuk melihat dan mencari objek yang di sekeliling yang melibatkan pantulan. Okey, Maira cikgu telah sediakan beberapa objek di sini, antaranya ialah pelitup muka. Ya, cikgu. Kemudian saya juga ada sediakan yang ini. Gambar ini. Rama-rama cikgu. Ya, rama-rama. Okey, jadi apa kata kita lihat objek yang ditunjukkan oleh murid-murid secara dalam talian. Okey, boleh kita mulakan dengan siapa yang nak tunjukkan objek? Siapa nak tunjuk dulu? Angkat tangan. Angkat tangan tu. Siapa ada, nak? ada. Ada Kita lihat. ni, Ada. cikgu. Okey, Silakan. Pelitup muka. ada pelitup muka. Okey, ada lagi? Yang lain bagaimana pula dengan yang lain? Ada jumpa tak yang lain? Seterusnya? Sepasang Seterusnya? kasut. Sepasang kasut pun sepasang ada. kasut pun boleh, cikgu? Ya, sebab sama saiz. Oh, sama saiz bentuk. pantulan. Kalau tak sama saiz, bukanlah. Ya, bukan. begitu. Okey, mungkin saya nak tanya apa yang akan berlaku jika tiada pantulan dalam pada pelitup muka yang direka ini? Mungkin ada rakan-rakan kita di secara dalam talian berikan respon. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Apa yang akan berlaku? Silakan. Okey, Okey, silakan. Okey, Kamani. Virus akan masuk melalui celah-celah pelitup muka dan seseorang akan mudah dijangkiti penyakit. Ya, bagus. Cikgu, saya tak tahu pun rupanya begitu. Virus Ya. boleh masuk. Ya, sebab itulah dia melibatkan ciri-ciri pantulan di sini. Baiklah. Kemudian cikgu, selain daripada mask, kalau kita cakap pasal botol semua ni tak ada cikgu. Dia hanya benda yang sama, serupa. Ya, bentuk yang sama dan dia bersimetri juga. Jadi kalau ya. begini bukan cikgu? Bukan sepenuhnya. Bukan Ada sebahagian sepenuhnya. daripada bentuknya di situ. Baiklah cikgu. Saya pasti cikgu pun dah tak sabar nak mengajar, tapi sekarang ni kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alright, okay. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah rendah Didik TV KPM. Subjek kita hari ini adalah matematik dan tajuk kita adalah pantulan. Jadi tak nak buang masa, mari serahkan kepada cikgu untuk mulakan pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Maira Daripada objek yang telah ditunjukkan oleh murid-murid sebentar itu tadi, apakah itu pantulan? Pantulan ialah satu transformasi yang berlaku apabila semua titik itu dibalikkan pada suatu garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Okey. Jadi bagi mengukuhkan pemahaman murid-murid di rumah, okey, ayuh kita bersama-sama melihat corak yang ditunjukkan pada slide ini. Okey, antara corak yang berikut, yang manakah menunjukkan suatu pantulan? Adakah, jadi kita tanyalah Tanya murid-murid kita, secara dalam cikgu. talian dulu. Okey, yang pertama siapa nak cuba menjawab? Silakan. Silakan. Ada Kamani? Ya, cikgu. Yang objek A objek- bagaimana? Dia menunjukkan pantulan.
Okey, bagus. Dapat 1 bintang. Wah, tanya 1 bintang. Okey, bagaimana pula dengan objek yang kedua, corak yang kedua pula? Siapa nak jawab angkat tangan? Silakan. Ada pula. Ya, Linisha. Okey. Ya, corak tersebut menunjukkan suatu pantulan. Okey, bagus. Betul cikgu jawapan dia. Lagi Betul, 1 bintang. 1 bintang juga. Okey, bagaimana pula dengan corak yang ketiga? Silakan. Ada Lee Xin Yun ya. Okey. Objek tersebut menunjukkan suatu pantulan. Okey. Wah, Betul. betul ke? 1 lagi bintang. Semua betul. untuk- Tanya semua murid-murid Ya, cikgu. okey. Jadi, cikgu nak bertanyalah, mengapakah ya corak yang diberikan menunjukkan suatu pantulan? Ada siapa nak jawab? Mengapa corak tadi ketiga-tiga rakan ni? Oh, kita ada siapa? Oh, ada Afrina nak jawab. Ya, Silakan. mengapa? Afrina? Afrina nak jawab ke? Oh, tak nampak dah. Okey, ada siapa yang boleh bantu? Mungkin rakan-rakan yang lain? Rakan lain boleh jawab juga. Siapa nak jawab? Nak bantu. Cikgu bagi 2 bintang yang ni kalau boleh jawab. Siapa boleh jawab tu? Mengapakah ya corak yang ditunjukkan? Ada cikgu, ada murid cikgu nak jawab. Ada. Telah dibalik. Siapa tu? Kan saya. Boleh tak kamu ni ulang balik jawapan Ya. dia sebab Tak kita dengar, punya kurang tak dengar jelas, sangat. Ya. Baik. Kamu ni boleh ulang semula jawapan anda? Objek tersebut telah dibalikkan pada satu garis. Okey, ya Betul. betul. Ya Maira, Tanya. tengok lihat ya tadi Kamani sudah jawab bahawa objek itu ya telah dibalikkan pada suatu garis. Jadi kita lihat semula objek ini. Macam mana kita katakan dia telah dibalikkan? Agak-agaknya Maira, macam mana dia dibalikkan? Sebab dia bertindih. mungkin, Di sini saya ada. ya, ada objek tu. Objek ni. Ada. Yang pertama yang warna hijau ni cikgu. Ya, yang warna hijau tu. Saya Macam mana? rasa dia bertindih sebegini cikgu. Dia begini, bila kita buka dia pantulan. Ya, Betul ke jawapan saya titik cikgu? itu telah dibalikkan sebenarnya. Betul. Bagaimana pula dengan objek yang kedua? Warna Yang merah kedua, tu pula. yang warna merah ni kan. Ya. Sama cikgu, bila kita buka dia begini, dia pantulan. Ya, setiap titik-titik pada bucunya telah dibalikkan. Ini bermaksud setiap titik ni bertindih begini cikgu. Ya, betul. Tepat sekali. Saya pun Maira. dapat bintang cikgu. 1 bintang dulu. 1 bintang untuk Maira. Terima kasih ya. cikgu. Sama-sama. Okey, bagaimana pula dengan yang ketiga? Yang ini. Mana garis pantulan dia? Garisnya di sini cikgu sebab ya. serupa. Betul. Alright, Okey. bagus. Okey. Jadi bagi mengukuhkannya pemahaman murid-murid secara dalam talian ya dan di rumah, okey, kita lihat dulu praktis diri. Okey? Ayo cikgu. Kita lihat. Inilah dia tadi garisan tadi ya. Okey, kita lihat praktis diri yang pertama. Okey, yang manakah menunjukkan suatu pantulan lagi? Siapa nak menjawab dulu? Kita bagi peluang kepada murid-murid secara dalam talian ni. Boleh cikgu. Okey. Ada siapa? Silakan. Saya cikgu. Okey, ya, Rin. Oh, Rin. Okey. Yang mana menunjukkan suatu corak yang ada pantulan? A, adakah A? Objek A. Ya, betul. Okey, bagaimana pula Ya. dengan corak B pula? Corak B? Okey, Vanisri nak jawab. Okey, Vanisri, adakah corak B? Tidak. Oh, tidak. Okey, bagaimana pula dengan C? Bagaimana pula dengan corak C? Okey, Linisha nak jawab. Ya, Linisha. Tidak, cikgu. Oh, tidak. Okey, cikgu nak tanya. Tadi murid-murid telah berikan yang A ini ya menunjukkan adanya pantulan, B tidak mempunyai pantulan dan bukan pantulan dan C juga tidak. Okey, jadi mengapa ya corak B dan C ini bukan suatu pantulan? Itulah cikgu. Kenapa ya? Kita tengok, kita dengar apa jawapan mereka. Ada siapa nak cuba? Murid kita? Okey, Lee silakan. Xin Yun. Xin Yun dia nak jawab. Bagus diorang. Okey, Lee. Objek tersebut tidak dibalikkan pada suatu garis. Okey, tepat sekali bintang yang kedua pula ya. Lee Xin Yun Jadi dapat. menurut cikgu, garis tu sangat pentinglah cikgu. Jika dia tak pantul begini, dia bukan pantulan. Walaupun dia berada di atas, walaupun sama ada titik-titik, tapi asalkan tiada garis pantulan, dia bukanlah pantulan. Ya, okey. Faham cikgu? Ya, betul tu. Okey, jadi kita akan masuk kepada aktiviti PAK 21 yang pertama iaitu peta pemikiran. Alright, cikgu nak perkenalkanlah ya, terdapat 8 jenis ya peta pemikiran yang ditunjukkan dalam slide. Jadi ya, murid-murid secara dalam talian nanti akan pilihlah salah satu ya peta pemikiran untuk melaksanakan aktiviti yang seterusnya. Okey, jadi bolehkah ya murid-murid secara dalam talian okey menyatakan sifat bagi imej pantulan itu.
Siapa nak mulakan di sini? Dia pilih, okey, Kamani ni rajin ni, dia cepat. Betul, laju, betul. Ya, laju. Okey, Kamani yang mana satu? Image bagi pantulan. Sama bentuk dengan objek. Okey, betul. Bintang lagi. Nanti kena kumpulkan bintang-bintang Betul, itu dapat ya. hadiah ya. Ya, lepas ini, lepas Okey. rancangan ni. Alright, okey. Seterusnya, siapa lagi nak cuba? Ada yang kedua. Okey, Linisha dia dah cepat dah. Linisha? Sama saiz dengan objek. Ya, sama saiz dengan objek. Bagaimana pula dengan ketiga? Yang ketiga? Saya Okey, Rain. Rain nak cuba. orientasi objek dan image adalah berbeza. Okey, ya. Wah, ada lagi satu yang terakhir ni. Siapa? Okey, Lee Sin Yun nak jawab. Ya, okey. Image bersongsang sisi. Okey, ya, bersongsang sisi. Betul lah. Okey, di situ. Alright, okey. Jadi cikgu nak terangkan di sini. Okey, giliran saya. Okey, ada tak yang tahu perbezaan antara songsang sisi dan songsang? Perbezaan itu. Bagaimana, apa pendapat Maira? Pendapat Maira, songsang sisi mesti ada beza dia dengan songsang. Ya, Tapi bagaimana ya cikgu? Okey, cuba cikgu angkat tangan kiri. Kiri, Okey. saya angkat tangan kanan. Jadi inilah dikatakan Pantulan. Pantulan tetapi bersongsang sisi. Songsang sisi begini cikgu. Ya, kalau songsang bagaimana pula? Saya rasa terbalik. Ya. Adakah begini? Satu kedudukan di atas dan manakala satu lagi berada di bawah. kedudukan bawah. Jadi objek itu terbalik. Itulah dia perbezaan. Jadi maka murid-murid akan memilih peta pemikiran yang sesuai. Okey. Baiklah, cikgu. Jadi kita lihat, okey, apakah peta pemikiran yang telah mereka lukis itu? Okey, boleh tunjukkan peta pemikiran yang telah dilukiskan? Nampak tak? Wah, cantik semua. Okey, mereka pilih apa? Satu peta bulatan. Okey, betul. Dan lagi satu peta. Okey, peta buih ada tak? Peta buih. Ada tak? Saya nampak macam ada, cikgu. Cantik tu mereka ada tunjukkan. Okey, terima kasih. Semua dapat bintang. Jadi setiap murid-murid dalam tu dapat satu bintang. Bintang. Tahniah, Bagus, murid-murid. tahniah. Sangat bagus. Okey. Alright. Okey, dah. Jadi ini ialah jawapan dia lah. Okey, yang telah diisi oleh murid itu tadi. Okey, dan seterusnya kita lihat contoh yang kedua pula. Okey, Rajah 2 ni menunjukkan pantulan garis pada garis XY lah. Okey, yang mana inilah garis AB dia. Okey, kita lihat yang pertama dulu. Alright. Okey, yang pertama. Andai kata jikalah AB ini ialah 8 cm. Okey, apa berlaku pada image AB ini? Berapa cm? Ada siapa nak cuba? Tengok panjang garis itu. Siapa tahu jawapan dia? Siapa? Ada tak? Silakan angkat tangan, siapa 8 boleh jawab? cm. Saya dengar tu jawapan 8 cm. Cepatnya tak angkat tangan dia bagus tu 8 cm. Betul lah tu. Okey, bagaimana pula yang kedua? Kalau A ke A tanda 4 cm. Cepat, saya belum baca habis soalan dia dah nak jawab. Dia sangat bersemangat lah cikgu nak belajar hari ni. Bagus ni. Vanisri. Vanisri macam mana tu? AM. 2 cm. Berapa tu? Berapa tu Vanisri? Boleh ulang balik? 2 cm. Okey, ya 2 cm. Bagus. Vanisri, macam mana boleh dapat 2 cm tu? 4/2. Ya, betul. Maksudnya murid telah fahamlah bahawa ini telah melalui titik tengah. Sebab itu dia bahagi dua di situ. Okey, seterusnya. Kita lihat yang ketiga pula. Okey, kalau garis B ke B tanda ini ialah 10 cm. Bagaimana pula dengan BM? Ada sesiapa nak cuba? Saya. Okey, Linisha. Silakan. Okey, silakan Linisha. BN sama dengan 5 cm. Okey, Linisha, macam dapat 5 cm tu? 10 cm bahagi 2. Okey, 10 bahagi 2. cm. Okey, bagus tu. Okey, seterusnya lagi. Bagaimana pula dengan sudut A tanda MX ini? Okey, ada siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Afrina. Akhirnya dengar suara Afrina. Betul, cikgu dapat dengar suara dia. Ya, okey Afrina. 90 darjah. Bagus. Betul jawapannya? Betul. Tahniah, Afrina. Tahniah, Afrina. Okey, seterusnya yang terakhir. Bagaimana pula dengan B tanda sudut pada B tanda NY ini? Okey, Lee Sin Yun. Okey. 90 darjah. Okey, betul. 90 darjah. Dengan kata lain, sebenarnya XY ini ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis AB dan A tanda ke B tanda. Baik, cikgu. Dan yang dikenali sebagai paksi pantulan.
Okey, alright. Jadi bagi membina ya garis serenjang, okey kita lihat seterusnya. Yang ini kita nak menghuraikan ya pantulan bagi objek P dan image P. Macam mana kita nak huraikan pantulan ini? Yang pertama kita sambungkan ya bucu objek ke bucu image. Maka berjarak di sini ada 4 unit di sini. Kita sambung lagi. Pilih bucu objek sambung ke bucu image yang mana jarak di sini ialah 10 unit. Okey. Selepas itu kita sambung juga pilih bucu yang lain pula. Okey, bucu objek sambung ke bucu image. Maka melaluilah titik tengah. Maka garis tersebut akan membentuk pembahagi dua sama serenjang yang dikenali sebagai paksi pantulan. Okey, jadi macam kita nak huraikan di sini. Okey, kita boleh huraikan ya mengatakan bahawa objek P telah mengalami pantulan pada paksi X ataupun ya pantulan berlaku pada Y sama dengan sifar. Ataupun ya kita boleh katakan dia objek P telah dipantulkan pada paksi X. Inilah dia ya. Murid-murid boleh tunjukkan ketiga-tiga langkah penyelesaian ini yang berbeza tetapi membawa ya maksud yang sama di sini. Kita lihat contoh yang keempat pula. Sama juga di sini dengan cara yang sama, murid juga menyambungkan ya bucu objek ke bucu image. Alright. Juga demikian juga dengan titik yang lain. Selepas itu mereka akan sambung melalui titik tengah yang membentuk garis pembahagi dua sama serenjang di situ. Okey, dalam kes ini apa yang akan berlaku di sini? Okey, maka kita katakan pantulan telah berlaku pada paksi Y dan pantulan pada X sama dengan sifar dan juga objek P telah dipantulkan pada paksi Y di sini. Okey, jadi kita cuba. Okey, kita cuba praktis diri yang kedua pula. Siapa nak cuba? Macam mana nak huraikan pantulan tersebut? Ada sesiapa nak cuba? Saya, cikgu. Rin nak cuba. Saya belum habis je. Dia nak cepat-cepat nak jawab. Silakan bagus untuk jawab. Inilah semangat anak-anak murid yang kita perlukan. Pantulan pada paksi Y. Okey, ya, betul. Okey, seterusnya ada siapa lagi nak cuba? Silakan. Okey, Vanisri. Pantulan pada X sama dengan sifar. Ya, betul. Okey, ada lagi tak bentuk yang lain, jawapan bentuk yang lain? Okey, Linisha. Objek P dipantulkan pada paksi Y. Ya, betul. Tepat sekali anak-anak murid ni. Okey, kita cuba lagi. Kena cuba yang ni. Alright? Okey, kita cuba lagi ya. Baiklah, kita cuba lagi. Okey. Okey, inilah jawapan yang telah diberikan oleh anak murid kita tadi ya. Okey, bagaimana pula dengan objek yang ini? Dia kata, adakah bersetuju dengan pernyataan kami ini yang mengatakan bahawa objek P ini dipantulkan pada paksi Y? Maira macam mana? Apa pendapat Maira? Saya tak jelas lah, cikgu. Saya tak tahu. Murid nak jawab, cikgu. Dia cepatnya nak Betul, jawab. cikgu. Bagus tu. Okey, Afrina nak jawab pula. Okey, betul, teruskan Afrina. Salah. Oh, salah. Okey, dia kata salah. Okey, kenapa salah tu di situ? Sebab objek P dipantulkan pada paksi X. Ya, betul. Nampaknya murid pun dah faham di situ ya. Okey, jadi betul lah di situ. Okey, inilah dia sebenarnya tidak bersetuju lah. Alright, okey, disebabkan ya jarak kita sambungkan jarak objek ke pilih salah satu bucu, objek ke image. Okey, kemudian dia akan melalui titik tengah. Kita hitunglah garis tersebut. Okey, kemudian dia akan membentuk satu garis berserenjang yang melalui titik tengah. Baik, cikgu. Okey, di situ. Okey, jadi sekarang kita nak lengkapkan lukisan. Jadi saya perlukan bantuan Maira. Saya, cikgu? Ya, betul. Baiklah, tadi cikgu. Di sini, kita cikgu. dah cuba. Ada tu. Tadi kan kita ada murid-murid cadang talian untuk cuba soalan tu. Sekarang giliran pula Maira. Saya pula, cikgu. Ya, Saya cuba, cikgu. Guna pembaris. Okey, kita lihat. Maafkan saya kalau salah. Saya cuba, cikgu. Boleh, mesti kita boleh. Kita hitung 1, 2 dan 3. So, di sini. Ya, sambung tu. Okey. Betul, cikgu? Ya, okey. Kemudian, garis kedua pula. sini sampai sini sebab pantulan. Pandainya Maira. Kemudian, ini di bawah lah, cikgu. Ya, mesti. Okey. Bagaimana pula dengan kawan-kawan di secadang talian tu? Boleh tunjukkan? Jawapan dapat anda. Ke? Tunjukkan. Sama tak jawapan kita? Nampak semua dah dapat. Ya, semua pun dapat bintang juga termasuk Maira sendiri. Termasuklah saya. Okey. Bagaimana pula dengan yang kedua? Yang sebelah yang ni. Sini. Ya, soalan kita kedua pula. hitung juga. Ya, kita hitung. 1, 2. Bermaksud 1, 2 di sini. Ya. Okey, garis pertama betul. Betul. Okey, garis yang kedua pula. Kemudian kita 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4 di Ya, sini. sambung di situ. Okey. Alright. Okey, seterusnya. Kemudian di bawah adalah 1, 2. Okey, 1, 2. Okey, Dan lagi. untuk melengkapkan dia di sini, cikgu. Ya, betul. Bagaimana pula tepat dengan sekali. murid-murid kita, cikgu? Okey, murid-murid boleh tunjukkan? Mereka pun dah bersiap sedia dah tu. Tengok. Sama nampak? Sama. Bagus di situ. Sama tu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Sayang anda semua ya. Okey. Nah, seterusnya. Okey, kita sekarang nak lukis apa? Yang di bawah lukis ni pula. paksi pantulan pula. Paksi pantulan tadi ini kita sedikit susah. lengkapkan. Betul. Sekarang kita nak lukis paksi pantulan. Macam mana pula? Saya cuba, cikgu. Okey. Adakah ia di sini, cikgu? Kerana dia di Okey, tengah. macam mana Mara dapat? Sebab di tengah Di pantulan tengah. kan? Ya, sebab kita sambungkan bucu daripada objek ke image dan kita melalui titik tengah. dan membentuk garis serenjang. Okey, lukis di situ. Ya. Okey. Sini. Okey. Okey. Alright. Okey, bagaimana pula dengan jawapan kita Murid-murid tengok. kita. Ya, murid-murid Silakan kita. tunjuk jawapan anda. Tunjuk ada? Semua dah siap, cikgu? Tengok dia tulis dah. Ya, Sama lah betul. jawapan kita. Semua sama. Okey, bagus. Tahniah tu. Kita ada satu lagi. Ya, memang ada satu lagi di situ. Oh, cikgu ni macam susah sikit, cikgu. Ya, yang ni macam mana ni? Bentuk dia berlainan sedikit ni. Betul tu. Ini songsang sisi, cikgu. Ya, bersongsang sisi di situ. Macam mana pula? Jadi, saya rasa jawapan dia di sini, cikgu. Jawapan di sini, betul ke? Adakah dia membentuk sudut tegak tu? Jadi, bagaimana, cikgu? Kena sambung bucu Kena dia. sambung lagi? Saya bagi kata kunci. Kita sambung bucu dia dari satu bucu ke bucu yang lain. Kita sambung, nampak? Garis putus-putus begitu. ini. Okey. Lepas tu, Di ini sini garis dulu, putus-putus sambung dulu. di sini. Ya. Okey. Kemudian, Lepas tu, saya rasa di sinilah Ya, bucunya. betul. Lagi satu. Ya. Lagi satu. Okey, Macam ni dah kemudian siap ke belum, cikgu? boleh juga. Jadi di mana dia akan lalu? Kita juga boleh sambung lagi satu. Di sini. Okey. Alright, kemudian mana titik tengah dia, garis tu? yang Ada dipilih di tu? sini, cikgu. Okey, letak bucu dia titik Bucu, tengah. jadi saya tanda. harus garis, cikgu? Ya, melalui Garis di bucu. sini. Bucu titik tengah tu. Okey, bucu titik tengah ni kita Okey. sambung. Ya, pandai sekali. Ya, sambung tu. Okey. Boleh? Habiskan ke, cikgu, garisannya? Okey, ya. Sepatutnya dia mesti meliputi kawasan di segitiga. Ya, betul lah tu, Okey. pandai di situ. Dia boleh melukis lebih. Okey, tapi dia tak boleh terlalu kurang lah. Paksi Faham, pantulan cikgu. itu dia tidak boleh kurang. Dia mesti berada tepat-tepat dalam kawasan tersebut. Dia boleh lukis lebih, tapi dia tidak boleh kurang. Jadi, cikgu, kalau peperiksaan, kalau kurang satu garisan pun salah ya, cikgu? Dia kurang tepat lah Kurang ni sebenarnya. Ya, sepatutnya dia mesti berada dalam kawasan supaya dia menunjukkan paksi pantulan tersebut. Faham, cikgu. Terima kasih, Okey. cikgu. Saya belajar sesuatu yang baru hari ini. Ya, betul. Nampak tak? Okey, jadi murid-murid kita ya sebenarnya. Okey, kita lihat pula. Tadi Maya lukis gambar ni saya belum nilai mereka lagi. Betul tu. Saya nak tengok. Silakan. Okey, jawapan murid-murid secara dalam talian apakah ya jawapan tersebut yang diberikan itu betul ataupun kurang tepat di sini. Okey, jadi kita lihat dulu satu persatu. Nurul Afrina. Silakan, mungkin Afrina. Nurul Afrina boleh tunjukkan ya. Ada? Angkat. Angkat tu. Ada nampak tak dia lukis tu titik tengah dia, lalu titik tengah. Okey, ya, bagus. Tahniah Nurul Tahniah. Afrina. Terima kasih. Bagaimana pula dengan Linisha? Linisha ada? Tunjukkan. Ya, okey. Bagus. Alright. Okey, Vanisri pula bagaimana? Vanisri. Okey, Vanisri. Dia siap lagi buat pelabelan terhadap garis tersebut. Cikgu tak nampak tu di situ. Tapi tak apa. Okey. Tapi nampak. Okey, betul. Okey, bagaimana pula dengan Rain? Rain. Okey, Rain. Okey, Rain. Bagus. Tahniah. Okey, Lee Sin Yun. Bagaimana pula dengan Lee Sin Yun? Okey, ya. Okey, seterusnya Kamani. Kamani. Ya, betul lah di situ. Hebat Ya. semua. Semua dapat satu bintang ke dua, cikgu? Hari ini saya beri satu bintang Satu dulu. bintang dulu. Tanya semua dapat satu bintang. Ya, bagus kan murid-murid kita ni Betul, berjaya. cikgu. Telah berjaya tadi mereka belajar tentang macam mengenal pantulan.
Ya, mereka telah berjaya kenalkan pantulan dan telah melukis serta melengkapkan garis pantulan tersebut. Saya pun dah cuba, saya pun jawab dengan betul. Kalau cikgu matematik saya nampak ni mesti dia bangga dengan saya, cikgu. Jadi bagus cikgu. Jadi saya pasti cikgu ada macam-macam lagi nak ajar, tapi kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot mendengar rendah Didik TV KPM. Sebentar tadi kita dah tengok cara buat graf, kita dah belajar apakah itu pantulan. Jadi cikgu, apakah lagi kita nak belajar hari ini? Ya, kita sambung kepada standard pembelajaran ya yang ketiga, iaitu menentukan ya imej dan objek bagi suatu pantulan. Jadi kita lihat contoh yang ke-6 pula. Sekarang murid-murid dikehendaki ya menyatakan ya koordinat imej bagi setiap titik yang akan saya berikan ya di bawah suatu pantulan pada paksi X ini. Okey, jadi kita mintalah ya murid-murid secara dan talian ini untuk cuba. Jadi kita lihat di sini untuk titik yang pertama dulu. Untuk titik yang pertama. Okey. Titik yang pertama. Siapa nak mulakan di sini? Apakah koordinat bagi titik? Cikgu. Oh, Rain. Oh, cepatnya. Okey, Rain, A, apakah koordinat A ini? -4, -2. Okey, -4, -2. Tetapi apabila dipantulkan, okey, apakah koordinat imej bagi titik A pula? -4, 2. Okey, ya, betul. Betul. Ya, Tahniah, bagus. Rin. Ya. Okey, tahniahlah ya. Kita lihat di sini. Pergerakan ini ialah paksi pantulan. Okey, kemudian dia dipantulkan 2 unit. Okey, dipantulkan 2 unit, maka dia mendapat koordinat imejnya ialah -4, 2. Okey, bagaimana pula dengan titik yang kedua pula? Kita lihat mana titik kedua pula. Okey, siapa nak cuba yang koordinat B ini? Siapa? Oh, Vanisri. Cepat je dia angkat tangan tadi ya. Sebelum habis ayat dia dah cepat-cepat angkat tangan. Bagus ni. Okey, apakah koordinat B pula? -3, 1. Okey, ini ialah koordinat B itu ialah menunjukkan koordinat objek dia lah. Lepas itu melalui pantulan, apakah koordinat imej bagi titik B? -3, -1. Okey, tepat. Bagus. Ini yang saya nak lah. Jadi dia pantulkan 1 unit. Okey, kemudian dipantulkan lagi 1 unit pada paksi X ini. Maka dia akan dapat jawapannya -3, -1. Okey, di sini. Seterusnya, titik C pula. Siapa nak cuba titik C? Koordinat imej bagi titik. Okey, Linisha. Ya, Linisha, apakah koordinat titik C ni? -1, 3. Ya, apakah koordinat imej titik C? -1, -3. Ya, tepat. Bagus. Tahniah. Okey. Seterusnya untuk titik D pula. Bagaimana pula dengan titik D? Saya cikgu. Okey, Afrina nak cuba. Okey, titik D? 1, -2. 1 negatif. Okey, apabila dipantulkan pada paksi X, apakah dia punya imej? 1, 2. Ya, 1, 2, 1, 2. Ya, di situ 1, 2. Okey, kemudian bagaimana pula dengan koordinat titik E pula? Ada sesiapa nak cuba? Okey, Lee Xin Yun nak cuba. Okey, koordinat titik E? 2, -1. 2, -1. Okey, imejnya bagaimana pula? Koordinat imej titik E? 2, 1. 2, 1. Okey, seterusnya. F pula, bagaimana pula dengan F? Saya cikgu. Oh, kami ni disebut dia. Okey, kami ni ya. Sekejap cikgu, tak nampak terang. Oh, tak nampak terang. Okey. Nampak ke yang titik F ini? Boleh tak? Oh, dia tak nampak. Dia tak nampak jelas, cikgu. Oh, dia tak nampak jelas. Okey, dia tak nampak jelas ya. Okey, mungkin ada sesiapa yang nak bantu kami ni? Siapa boleh bantu? Apakah koordinat titik F ini pula? Siapa nak bantu? Mereka tak nampak. Saya cikgu. Silakan. Okey, Afrina nak cuba. Afrina, okey, selamatkan F ini. keadaan. Ya, betul. Okey, Afrina, apa koordinat titik F ini? 3, 2. 3, 2. Okey, apabila imejnya?
image bagi koordinat F apa dia? 3 negatif 2. 3 negatif 2. Ya, tepat sekali. Okey. Jadi di sini ya, tadi anak-anak murid kita ya secara dan talian telah pun memberikannya koordinat objek yang telah dipantulkan pada paksi X. Jadi sekarang kita lihat pengecaman pola di sini. Alright? Apa yang akan berlaku apabila koordinat objek G ini dipantulkan, iaitu XY dipantulkan pada paksi X. Kita lihat dulu koordinat X-nya. Lihat pola di sini. Koordinat objek dengan koordinat image-nya. Jadi bagaimana? Apakah koordinat image di situ? Apakah koordinat image bagi G apabila dipantulkan pada paksi X? Ada siapa nak cuba? Koordinat X ialah X. Okey, koordinat X ialah X. Okey, bagaimana pula ya bagi koordinat Y, image Y apabila G itu dipantulkan pada paksi X pula? Ada siapa nak cuba? Silakan. Okey, silakan. Ada situ. Okey, Vanisri nak cuba. Koordinat Y ialah negatif Y. Okey, tepat sekali. Tepat sekali lah. Ini dia murid telah berjaya membuat satu generalisasi tentang kedudukan objek yang dipantulkan pada mendapat kedudukan image ini. Okey, bagaimana pula kita tengok contoh, kita praktis bersama-sama lah ya. Untuk yang keenam pula. Di sini ya saya ada 6 keping kad di sini. Bernombor. Kita masuk kepada aktiviti. Ya, betul. Kita masuk kepada aktiviti yang kedua, iaitu kad dan pilih. Alright, kipas dan pilih lah. Ya, jadi murid-murid kena pilih salah satu daripada keping nombor ini. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5 dan 6. Jadi mereka kena pilih salah satunya. Okey, jadi siapa nak pilih dulu? Siapa nak pilih dulu? Siapa nak jadi orang Saya pertama? Rin. Okey, Rin nak pilih nombor apa? Rin nak Kad pilih nombor satu. Nombor Nombor 1. Okey, nombor 1 saya tekan. Apa nombor 1 tu? Nombor 1 pula. Nombor 1. Ini ialah koordinat image. Sekarang murid dikendaki mencari koordinat objek. Okey, apakah koordinat image ini, Rin? Negatif 3, 1. Okey, koordinat objeknya bagaimana? Koordinat objeknya? 3, 1. 3, 1. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Siapa lagi nak pilih nombor? Okey, Rain dah pilih nombor 1. Okey, Vanisri nak pilih nombor apa? Kad nombor 2. Oh, kad nombor 2. Okey, kad Silakan, nombor kad nombor 2. Okey, kad nombor 2 apa dia? Apakah koordinat image ini? Negatif 2, 2. Okey, bagus. Koordinat dipantulkan pada paksi Y. 2, 2. 2. Bagus, tepat sekali. Bagus. Okey. Dah pilih. Jadi dia telah berjaya lah memantulkannya koordinat image untuk mendapat koordinat objek tersebut. Okey, bagaimana pula dengan soalan ketiga? Siapa nak pilih? Saya ada lagi 4 keping kad sahaja yang bernombor. Okey, Linisha. Kad nombor 3. Oh, kad nombor 3. Okey, kad nombor 3. Okey, kad nombor 3 itu, okey. Ini dia. Apakah koordinat image ini? C. Di tengah. Negatif 1, negatif 1. Okey, jadi negatif 1 dipantulkan pada paksi Y. Apakah koordinat objeknya? 1, negatif 1. 1, negatif 1. Bagus. Betul tu. ya, cikgu? Ya. Wah, tanya. Jawapan yang baik. Betul. Okey, jadi ada saya tinggal lagi 3 keping kad sahaja. Ada nombor 4, 5 dan 6. Siapa lagi belum cuba? Nak pilih kad nombor apa tu? Saya, cikgu. Afrina. Okey, nombor apa Afrina? Nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, kita tengok nombor 4. Okey, nombor 4, dia punya koordinat ialah yang ini. Koordinat image-nya. Okey, apakah koordinat image-nya? 2, 3. 2, 3. Okey, bagus. Okey, jadi lepas itu apa dipantulkan pada paksi Y? Negatif 2, 3. Negatif 2, 2. Okey, tahniah, terima kasih. Bagus, dia dapat mencari koordinat objek tu. Saya tinggal lagi 2 keping kad saja. Tinggal 2 2 lagi. keping kad Siapa nak saja. jawab? Siapa ada lagi? Silakan. Siapa lagi? Belum cuba. Singin. Sinin. Okey, Sinin nombor apa, Sinin? Nombor kad 5. Oh, kad 5. Okey, kad 5 kita tengok apa koordinat dia. Kad nombor 5. Koordinat image ini. 2, negatif 2. Okey, apabila dipantulkan pada paksi Y? Negatif 2, negatif 2. Negatif 2, negatif 2. Ya, tepat sekali. Dan akhir sekali saya tinggal kad yang terakhir saja. Jadi siapa? Saya, cikgu. Kami ni belum pilih. Okey, jadi kami terpaksa pilih kad yang ke-6 lah. Okey, jadi koordinat image bagi F-nya bagaimana pula? 3, 2. 3, 2. Jadi dipantulkan akan mendapat 3, negatif 2.
3 negatif 2. Okey. Alright, nampaknya titik tengok betul-betul. Mungkin dia punya kamera tu Tak jelas tak mungkin, jelas. cikgu. Tapi jawapan dia bagi betul. Walaupun dia di sini dia berlainan lah yang ditunjukkan di sini di skrin itu. Okey, tak apa. Okey, kita lihat dia punya perhubungan di situ. Kalau titik-titik itu dipantulkan pada paksi Y, sekarang kita lihat corak pada pola X pula. Jadi kita lihat pola dia di sini. Apakah koordinat X apabila imej koordinat G ini dipantulkan pada paksi Y? Siapa nak cuba? Tengok. Silakan. Ada Linisha. Okey. Apa koordinat X itu? Koordinat X ialah negatif X. Okey. Alright, bagus. Tanya. Okey, lihat pula pola bagi setiap koordinat Y pula. Okey, jadi apakah koordinat bagi G? Imej bagi G apabila dipantulkan pada paksi Y. Ada sesiapa nak cuba? Siapa tahu jawapan? Siapa? Saya, cikgu. Oh, Afrina. Okey, bagaimana Afrina? Koordinat Y ialah Y. Okey, ya, betul dan tepat sekali. Tahniah semua. Ya. Baiklah cikgu, itu kita punya paksi. Kita dah belajar paksi Y, kita dah belajar pantulan. Dan pasti cikgu pun dah penat. Kita bagi cikgu minum air dulu. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Alright. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di slot mendengar rendah Didik TV KPM. Cikgu, kita dah belajar hampir 1 jam ni cikgu. Boleh tak cikgu berikan betul. sedikit rumusan pembelajaran hari ini? Okey, apa kata kita berikan peluang kepada murid dulu untuk membuat rumusannya. Boleh, cikgu. Jadi bolehkah seorang murid membuat rumusan tentang perkara yang telah kita pelajari pada hari ini? Silakan, siapa nak jawab? Siapa? Cikgu. Linisha. Okey, Linisha teruskan. Pada hari ini, kita telah mempelajari pantulan yang mana sifat imej bagi pantulan ialah sama bentuk dan sama saiz dengan objek. Okey, ya, terima kasih Linisha kerana menjawab soalan cikgu itu tadi. Ya, pada hari ini kita telah pun mencapai 3 standard pembelajaran tersebut dan murid juga telah mengenal pantulan serta ciri-ciri objek dan imej pantulan. Jadi pada hari ini cikgu nak berikan semua murid termasuk Mira sendiri. Myra yang telah membantu cikgu untuk menjawab soalan yang diajukan itu tadi. Jadi semua murid cikgu hari ini bagi jumlah keseluruhan 20 bintang. 20 bintang, tahniah semua. Tahniah. Bagus di situ. Jadi anda lah semua terbaik. Semua terbaik hari ini. Ya, betul. Jadi jika murid-murid di rumah yang ingin mendapatkan lebih banyak maklumat ataupun informasi mengenai matematik tingkatan 2 ini, boleh melayari laman sesawang Sumberku dan portal Delima. Baiklah, terima kasih cikgu. Jadi hari ini semua latihan juga ada di situ. Semua mata pelajaran lain juga ada di sini kan cikgu? Ya, betul. Bukan setakat matematik sahajalah. Subjek-subjek lain pun ada di situ. Okey cikgu, saya nak tanyalah sebelum kita berpisah, apakah rumusan pembelajaran hari ini? Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, rumusannya, murid-murid telah tahu definisi tentang pantulan, iaitu semua titik pada objek telah dibalikkan pada paksi pantulan yang mana Myra tadi pun ada tunjukkan pada ragam objek-objek tersebut, dan ciri-ciri objek dan imejnya adalah bentuknya tidak berubah, saiznya tidak berubah dan orientasinya adalah bersongsang sisi. Nampaknya mereka sudah kenal ciri-ciri objek tersebut serta definisi tersebut. Jadi tanya sekali lagi kepada semua. Pasti adik-adik yang menonton di rumah juga boleh menjawab dengan baik sebab cikgu punya penjelasan sangatlah jelas dan menyeronokkan sangat. Jadi cikgu, terima kasih atas satu pembelajaran yang sangat menarik. Siapa sangka matematik boleh menjadi begitu menyeronokkan dan senang saja difahami. Dan mari juga nak berterima kasih kepada 6 orang murid kita daripada SMK Palmas Jaya 2. Kita ada Rain, kita ada Afrina, Linisha, Lee Singyun, Kamani dan Vinishri cikgu. Terima kasih semua.
Jadi cikgu, hari ini seronok kan berada di sini Ya, cikgu? mesti seronok kali pertama berada di studio lah. Jadi kita apa kata kita tengok apakah murid-murid faham ke tentang pengajaran hari ini? Apakah respon? Biar ada mereka teruja dengan pengajaran cikgu di studio di sini. Siapa Kalau nak jawab? terasa teruja, cuba tunjuk. Thumbs up. Ya, tunjukkan. Ada? Tak teruja? Thumbs up, thumbs up. Ada Thumbs up. nampak senyuman mereka. Ya. Nampaknya mereka terujalah dengan sebab mereka kali pertama ya belajar secara dalam talian ini di studio bersama dengan saya di studio lah. Baiklah cikgu, sebenarnya saya nak tanya apakah satu tips lah yang cikgu boleh beri kepada semua cara untuk menguasai matematik dengan baik cikgu? Okey, yang pertama kalau nak tips itu yang pertama mesti faham apa yang telah guru sampaikan ya di kelas. Jadi kena beri tumpuan lah sepenuhnya di kelas. Dan yang kedua, kena rajin bertanya. Jadi kena rajin bertanya dan kemudian buat lebih banyak latihan. Okey, kalau apa benda yang tidak faham, mereka juga boleh buat ya pembelajaran secara dalam kumpulan. Dan kini mereka juga boleh melayari ya di laman sesawang kerana banyak informasi yang boleh diperoleh di laman sesawang tersebut. Jadi banyak maklumat mereka boleh perolehi. Maklumat di hujung jari saja. Okey. Terima kasih cikgu. Ya. Sekali lagi sangat menyeronokkanlah belajar dengan cikgu ni dan saya pasti anda semua yang menonton hari ini pun dah belajar macam-macam teknik menjawab dengan baik dan semua tips yang cikgu bagi hari ini saya harap anda semua pun aplikasikanlah di rumah. Jadi setakat sini saja pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum semua. Bye.